Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus Negeri Sembilan, yang mana Negeri Sembilan menang 2-1 pada perlawanan ni hasil jaringan dari Levi Madinda dan juga Casagrande. Manakala gol pasukan Terengganu dijaringkan oleh Adisak Kraison. Akhirnya seorang striker berjaya untuk menjaringkan gol bagi pasukan Terengganu, tetapi bukannya dari segi open play, hanya dari segi corner kick juga. So maksudnya di sini Terengganu masih lagi mempunyai masalah dari segi untuk menyudahkan peluang-peluang yang hadir dari segi open play. So benda tu memang nampak ketara lah untuk skuad pasukan Terengganu pada season kali ini. Dan kalau kita lihat pendekatan yang diambil oleh kedua-dua pasukan, Terengganu hari itu baru menang dengan PDRM, Negeri Sembilan baru kalah dengan JDT 7-0. So sepatutnya Terengganu berada dalam mood yang baik dan boleh teruskan momentum yang baik. Dan kalau kita lihat di atas kertas pun, Terengganu membuat sedikit pertukaran dari segi formation, yang mana Tommy menggunakan formation 4-2-3-1. Bermaksud di sini bermain dalam sistem double pivot dan push Liridon Krasniqi untuk bermain as a number 10. Tetapi dari segi atas kertas, kalau kita lihat secara logiknya dan lihat daripada pendekatan yang ingin diambil oleh Coach Tommy, bermaksud Terengganu cuba untuk meningkatkan mereka punya performance di bahagian zon 14 dan juga untuk cuba menguatkan bahagian midfield mereka lah in term of attacking, dan juga untuk balancekan bahagian tengah pasukan Terengganu dengan ada cover up dalam sistem double pivot. Tetapi menjadi permasalahannya pada perlawanan semalam, boleh dikatakan sistem 4-2-3-1 pasukan Terengganu ni tidak berfungsi dengan baik. Manakala untuk pasukan Negeri Sembilan pula, apa yang boleh kita lihat, mereka bermain dengan simple football sahaja. Mereka tak ada attacking shape yang boleh dikatakan berbahaya, tetapi mereka bermain dengan corak mereka yang sebenar dan mereka menepati kualiti dan juga kemampuan yang ada pada pemain-pemain mereka. So mereka ada kelebihan dari segi striker yang tinggi, fizikal yang bagus. So mereka guna Casagrande as a target man. Apa yang dilakukan oleh Negeri Sembilan adalah mereka lebih kepada direct and long ball sahaja ke bahagian hadapan, dan mereka menggunakan Herod Goulon dalam fasa attacking untuk naik lebih tinggi daripada mereka punya backline. Jadi apabila Goulon naik lebih tinggi, maka benda ni memberi advantage kepada bahagian attacking pasukan Negeri Sembilan. So boleh dikatakan Negeri Sembilan bermain dengan simple football dan mereka berjaya bangkit dari kekalahan 7-0. Dan of course lah, untuk game ni siapa yang boleh menarik perhatian adalah tentang Sheikh Izzahan, yang mana sekali lagi Sheikh Izzahan membuktikan kecemerlangan beliau di gawang gol dan membuktikan yang beliau memang deserve untuk kena call up oleh Ki Panggul pada perlawanan ni. Dia membuktikan segala-galanya lah, dari segi situasi one on one, dari segi pembacaan game, dari segi nak keluar timing perfect dan sebagainya. So tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu dahululah. Apakah perkara yang boleh dikatakan kelemahan dan juga kekurangan pasukan Terengganu pada perlawanan ni? Macam yang saya cakap tadi, mereka bermain dalam formation 4-2-3-1. So perkara pertama yang saya nak highlightkan adalah tentang midfield, yang mana kalau kita lihat di bahagian tengah pada perlawanan ni, Habib dan juga Pusit diletakkan sebagai double pivot. Cumanya peranan yang dimainkan oleh dua orang ni agak sedikit berbeza. Bermaksud di sini Pusit lebih kepada more to defend dan Habib diletakkan more to attacking. Bermaksud Habib diletakkan untuk push, bermain lebih ofensif, dan kerja untuk cover Habib adalah dilakukan oleh Pusit. Cumanya apabila bermain dalam sistem double pivot, corak permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua player ni seakan-akan tak ada combination play, yang mana boleh dikatakan dari segi work rate, Pusit mempunyai work rate yang sangat rendah untuk cover bahagian tengah dengan sangat baiklah. So apabila dia mempunyai work rate yang rendah, maka apabila dalam fasa build up ataupun dalam in position, bermaksud Terengganu dalam fasa memegang bola, di sini pasukan Terengganu tak boleh nak bergerak dengan lebih tinggi untuk membina gerakan yang
lebih berbahaya apabila Pusic tidak mampu untuk membuat kerja dengan baik bersama dengan Habib in term of menyerang dan juga in term of bertahan. So benda tu yang menyebabkan kestabilan di bahagian tengah pasukan Terengganu tak boleh nak beraksi dengan baik walaupun bermain dalam sistem double pivot. Sepatutnya mereka dah ada cover up dan juga boleh bertindak dengan lebih ofensif, dan dalam pada masa yang sama boleh saya katakan pressure ataupun tekanan yang diberikan oleh midfield pasukan Negeri Sembilan juga telah menyebabkan dan juga menyebabkan kesukaran yang menyebabkan Terengganu tak boleh nak hold up the game di bahagian tengah dengan sangat baik lah. So walaupun ada Pusic dan juga Habib yang bermain as a double pivot, Habib bermain more to offensive, masih lagi menjadi persoalan apakah sebenarnya yang diingini oleh coach Tommy kepada dua player ni sehingga kedua-dua player ni tak boleh nak berfungsi dengan sangat baik dalam sistem double pivot tersebut. Dan dalam pada masa yang sama di bahagian midfield juga, apabila bermain dalam sistem double pivot, Habib dan juga Pusic, maka mereka telah push Liridon Krasniqi untuk bertindak lebih ofensif, untuk bertindak di zone 14 ataupun lebih kepada senang cerita ataupun senang cakap adalah attacking midfielder, number 10 punya player. Tetapi yang menjadi permasalahan pada perlawanan ni, Liridon Krasniqi sepatutnya menjadi player yang boleh link up ataupun connect the dots ataupun menyambung titik dari middle department kepada attacking department. Jadi daripada middle third hingga ke final third, sepatutnya Liridon Krasniqi lah yang menjadi connector untuk menyambung antara bahagian tersebut ke bahagian tersebut, terutamanya di zone 14. Sepatutnya Liridon boleh menggunakan kreativiti yang dia ada untuk memenangi bola dan juga untuk create the game. Tetapi permasalahan yang ada pada Liridon adalah masih sama macam saya cakap pada game yang sebelum ni. Liridon adalah player yang akan slowkan tempo gerakan serangan dan dia juga akan slowkan tempo satu pasukan tersebut. Sebab apa? Sebab corak permainan Liridon ni adalah fancy dan dia akan bermain dengan agak fancy. Jadi apabila letak Liridon as a number 10 dan kurangnya support daripada double pivot tadi ataupun dari Habib tadi, maka bila bola dapat dekat Liridon akan lambat untuk release ball dan juga akan lambat untuk buat something untuk melakukan penetration passing ataupun killer pass ke bahagian hadapan. Jadi senang cerita, masalah utama Terengganu sekarang di bahagian tengah, mereka tak ada player yang mempunyai capability untuk create gerakan-gerakan berbahaya dan juga dalam fasa build up untuk jadi lebih kreatif dalam menyerang pasukan lawan dan juga untuk melakukan penetration passing sama ada killer pass dan sebagainya untuk mencari pemain-pemain di bahagian hadapan. Jadi benda tu yang menjadi kesukaran apabila bahagian midfield tak boleh nak create game, maka bahagian hadapan pun tak boleh nak menerima bola. So apabila Adisak Krason untuk perlawanan ni, sebenarnya dia punya movement daripada segi off ball movement dah bagus, yang mana Adisak ni dia pandai cari ruang, dia pandai cari space, dia pandai untuk meletakkan diri dia di belakang pertahanan, buat larian di antara center back pasukan Negeri Sembilan yang bermain dengan tinggi. Ada satu gerakan yang dicipta oleh Sony Norde kepada Adisak yang hampir membuatkan Adisak skor, tetapi itulah gerakan yang terakhir yang dilakukan dari segi open play. Sebaliknya selepas itu Adisak dah tak ada orang nak serve dia, tak ada orang nak supply bola dekat dia, yang menyebabkan dia berada dalam kedudukan yang isolated, bermaksud bersendirian. Jadi apabila seorang striker tak boleh nak menerima bola daripada bahagian tengah dan berada di hadapan dengan bersendirian, jadi dia punya gameplay akan lebih isolated. Jadi dia tak boleh nak buat apa-apa, maka dia pun kadang-kadang kena drop deep lebih dan sebagainya. Tetapi untuk Adisak juga, walaupun dia bagus dari segi positioning, dari segi off ball movement, ada benda yang perlu Adisak Krason perbaiki, iaitu dari segi finishing dan juga decision making, yang mana kita boleh lihat dalam beberapa game yang lepas dan juga game yang semalam, Adisak Krason mempunyai beberapa chances ataupun peluang yang banyak untuk dia sudahkan, tetapi boleh dikatakan Adisak kurang clinical di hadapan gawang apabila decision keputusan yang diambil untuk melakukan percubaan agak lambat dan juga finishing dia pun agak kurang. So mungkin Adisak boleh perbaiki untuk
membuat keputusan dengan lebih cepat dalam menyudahkan peluang-peluang yang terhidang daripada membiarkan goalkeeper tutup ruang ataupun space yang ada, angle yang ada, and yang menyebabkan dia tak boleh nak score. So Adisak kena perbaiki dari segi in term of that thing lah. Jadi dua perkara dah saya highlight tentang kelemahan Terengganu. Yang ketiga, kalau kita lihat pasukan Terengganu, mereka punya gameplay lebih kepada individual ataupun lebih kepada individual performance, bukannya lebih kepada team play. Bola sepak adalah berdasarkan team play, bermaksud bermain as a team. Kita ada struktur, kita ada gerakan yang membina, kita faham situasi pergerakan teammate kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh pasukan Terengganu, terutamanya dalam fasa build-up, kita boleh lihat apabila bola dapat kepada Sony Norde. Sony Norde lebih suka untuk gentel. Memang kalau orang yang suka tengok bola sepak ataupun suka tengok fancy gameplay, mereka akan menyatakan, wow, Sony Norde boleh dribble 2-3 orang, 4-5 orang. Tetapi in term ataupun the fact ataupun faktanya adalah apabila Sony Norde pegang bola, dia akan bawa bola berkeserangan dan dia akan lambat buat decision making. Apabila dia buat lambat decision making, dia akan lambat release the ball, padahal dah ada kawan dah open ataupun berada dalam kedudukan yang sesuai untuk menerima hantaran daripada beliau, tetapi beliau lambat buat keputusan. Bahkan ada beberapa gerakan kain ataupun masuk ke dalam D-box. Sony Norde boleh dikatakan menjaya untuk mencipta ruang untuk diri dia sendiri sebagai pencetak gol. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sony Norde, beliau lebih kepada hold ball terlalu lama sampai kadang-kadang bola tu dah pergi ke depan baru dia nak shoot dan sebagainya. Jadi di sinilah yang boleh saya katakan bahagian attacking ataupun serangan pasukan Terengganu, mereka sebenarnya mempunyai masalah dari segi decision making dalam membuat keputusan yang tepat dalam masa yang tepat untuk menjadikan kedudukan kepada peluang kepada jaringan. So benda tu perlu diperbaiki lah. Dan kalau kita lihat juga kelemahan Terengganu pada perlawanan ni yang paling ketara dan juga paling menyebabkan saya kecewa adalah di bahagian defense, iaitu back four pasukan Terengganu. Of course Kolmatov dan juga Syarul Nizam boleh dikatakan agak perform, tetapi untuk back four pasukan Terengganu pada perlawanan ni berbanding dengan game-game yang lain, untuk game ni boleh dikatakan agak loose marking, agak kalah daripada segi fizikal dan juga agak kalah daripada segi awareness. Sebagai contoh, saya ambil gol yang pertama dari Levi Madinda. Berapa player Terengganu yang cuba untuk attach dengan Levi Madinda untuk rampas bola tersebut, kan? Ada beberapa, tapi communication dekat situ, siapa yang nak masuk, siapa yang nak ni, dah kali goalkeeper yang keluar. Jadi goalkeeper keluar, advantage kat Levi Madinda, shoot bola muntah, Levi Madinda bawa masuk gol. Dan gol yang kedua, awareness dalam padang daripada Azam Azmi, yang mana kita boleh tengok Azam dia agak ralik di situ, yang mana bola lalu depannya dia ingat tak ada siapa, padahal masih lagi in play, masih lagi in game. So sepatutnya dia patut aware dengan keadaan tersebut untuk ambil bola tu, sebab bola tu masih hidup. Tengok ada player pasukan Negeri Sembilan yang ambil bola tersebut dan hantar kepada Casagrande untuk gol yang kedua. So di sini saya boleh katakan defense Terengganu juga makin lama performa mereka agak inconsistent, tak beberapa konsisten. So benda ni agak merisaukan lah bagaimana Coach Tommy nak fit benda ni. Dan di second half kita boleh nampak yang Coach Tommy dia bawa keluar seorang midfield dan dia bawa masuk Jordan Mintah. Dan sistem Jordan Mintah apabila masuk ni, pasukan Terengganu bermain dalam sistem still lagi formation 4-4-2, yang bermaksud formation yang lebih kurang waktu lawan dengan PDRM. Ada nampak positif side Mintah masuk, tetapi boleh dikatakan pergerakan Mintah dari segi pace, dari segi kelajuan, dan dia tak ada kelebihan dari segi tersebut. Jadi apabila dia dapat bola, dia senang dipatahkan. Dia tak boleh nak create combination dengan Adisak dengan terlalu bagus untuk beat pertahanan Negeri Sembilan pada perlawanan ni. Jadi untuk game ni memang Terengganu menunjukkan downgrade yang sangat-sangat banyak lah berbanding season lepas. So berbanding dengan game-game yang lain juga, Terengganu agak kurang memberangsangkan untuk game ni. Dan kalau kita lihat, sepatutnya Terengganu boleh ambil manfaat ataupun kelebihan selepas Negeri Sembilan dah ditewaskan oleh JDT 7-0 dan Terengganu hanya kalah 2-0. So that is the point lah, and saya mengharapkan ada perubahan dari pasukan Terengganu sebab mereka akan bermain di AFC Cup dan mereka juga
perlu perbaiki untuk sepanjang liga. Baru 5 game tapi dah nampak yang progress mereka adalah declining. Dia tak bukannya progress yang naik turun, tetapi progress mereka memang kebanyakannya declining. So benda tu tak bagus lah untuk sebuah pasukan yang sedang rebuild. Bahkan nak dapatkan team play pun agak susah sebab middle dengan attacking mereka adalah banyaknya player-player yang baru. So harap ada perubahan. Dan untuk Negeri Sembilan, Negeri Sembilan saya boleh puji sebab mereka bermain sebagai satu tim. Mereka bermain sebagai simple football sahaja, yang mana mereka memanfaatkan long ball daripada bawah ke bahagian hadapan. Dalam masa yang sama mereka gunakan kelebihan fizikal yang ada pada player-player mereka seperti Gulon, Casagrande, and so mereka berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Dan kalau kita lihat untuk game ni, peranan Gulon yang diberikan oleh K. Devon amat-amat menjadi, yang mana beliau diberikan dalam fasa middle third dan juga final third pasukan Negeri Sembilan. Gulon diarahkan untuk naik lebih tinggi berbanding untuk stay in the behind untuk membentuk back three. So Gulon akan naik lebih tinggi untuk membantu bahagian attacking. Kelebihan yang ada pada Gulon ni, dia ada ball control, dia ada physical yang bagus, dia berani untuk bawa bola, so bola lekat kat kaki dia, dan dia juga ada passing accuracy yang bagus, vision yang bagus. Macam mana dia passing kat Levi Madinda tu, itu membuktikan yang dia adalah seorang player yang ada jiwa menyerang dan memang ada kelebihan dari segi menyerang. So benda tu positif lah untuk Negeri Sembilan. Yang kedua, benda yang positif Negeri Sembilan, mereka punya goalkeeper si Izahan, macam saya cakap awal tadi, memang padu. Yang ketiga, Syarif Fikri dimasukkan untuk game ni dan hampir menjaringkan gol, and so that is a good thing. Syarif Fikri dah nampak yang dia mula untuk buat comeback, dan saya mengharapkan benda tu akan boost balik confidence dia dan juga boost balik untuk dia bertindak dengan lebih cemerlang dan buktikan diri dia. Dan untuk tengah, Levi Madinda is one of the best player untuk Negeri Sembilan, menunjukkan performan yang baik. Dan untuk wingback, Cik Rashid, boleh saya kata saya bagi pujian lah. In term of transition, Cik Rashid memang sangat padu lah game ni, and naik turun, bagaimana dia save percubaan dari Sony Norde daripada kena counter dan sebagainya. So memang Cik Rashid padu, Philomen Ayi pun padu, Tommy Mawat pun padu. So senang cerita, transition in this game, Negeri Sembilan berjaya buat dengan baik. Back 3 ketika menyerang, back 5 ketika bertahan, so mereka agak compact, so reaction mereka pun bagus. So that is a good thing tentang Negeri Sembilan dapat first win untuk Liga Super season ni, dan harap benda ni akan boost balik confidence mereka dan menjadikan mereka tim yang lebih baik untuk the next game lah. So that's a good thing, mereka bangkit dari kekalahan 7-0. So mereka bermain dengan simple football, long and direct, target man Casagrande, dia membuktikan yang dia masih lagi berbisa. 1 gol, reaction toward the ball pun bagus, and so nothing to comment. They play well lah untuk game ni. Assalamualaikum.